Okay. Assalamualaikum and good evening, especially to Mr. Luqman and also my teammates. So, how are you, Mr. Luqman? I'm good, Ashraf. Alright, thank you. So, we would like to thank you to Mr. Luqman because his willingness to spending time with us, and also we want to thank you to all the participations because of joining this meetings evening. So today, Mr. Roma, we want to ask questions about maybe about your company. That we are also we want to introduce ourselves. That we are coming from Unicate and Mytech, and now we are in the second semester. We are doing this interview for English subjects that required to interview people from industry. Before we start with the questionnaire, would you mind introduce a little about yourself, like your name, your occupation, and your position, and anything that you want to share about you? So, thank you, Mr. Rahman. Okay, terima kasih Encik Ashraf. So, saya akan menerangkan sedikit tentang diri saya. Nama saya Luqman Irfan bin Abdul Majid dan saya bekerja sebagai supervisor Foodpanda di Foodpanda dah hampir 3 tahun. So, itu je lah setakat tu. Sedikit sebab saya. Okay, Mr. Rahman, thank you. So, we will start our activities here. So, we would like to discuss some of the companies about the professional skills or professional communication, and then maybe about your company research. So the first teammates we will ask against you, Mr. Norman. So here we go. Assalamualaikum, Mr. Luqman. So for the first question, I will ask about your experience. Can you share with us a little bit of Foodpanda? Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Encik Syahidah. So, saya akan menerangkan sedikit mengenai apa itu Foodpanda. So, Foodpanda ni ialah satu tempat untuk kita pembelian makanan online dan shopping online dan dihantar secara delivery service ke rumah. So, Foodpanda punya headquarters ni dia ada dekat Singapore. Dan Foodpanda punya primary brand ni Delivery Hero, which is ada dekat China lah. Dan ia juga adalah antara platform makanan dan barangan runcit yang terbesar di Asia dan juga beroperasi sebanyak 12 region dekat dalam Asia ni. Terima kasih. Okay, so for the next question, we would like to ask, what is the mission of Foodpanda company? Okay, terima kasih Syahidah. So, saya akan menerangkan apa itu misi Foodpanda. So, yang pertama sekali, Foodpanda punya misi ialah bringing good foods into your everyday. Maksudnya memberikan makanan untuk anda setiap hari. So, itu ialah misi kami yang membawa maksud kita bukan sahaja menghantar, tapi kita juga membuat seseorang itu ingat akan company kita. So, kita juga akan menghantar pelbagai jenis makanan dari segi dan juga keperluan hidup seperti barangan-barangan runcit dan juga benda-benda yang dekat farmasi. Kita juga akan membantu anda untuk menghantar barangan makanan ke tempat yang anda nak. Macam tu. Terima kasih. Alright, thank you for answering the question. So for the next part, I would like my friend to continue with the next question. Okay, hi Mr. Luqman. I am Fatiha. So for the next question, I will be asking about what
can you share with us how long have you worked with Foodpanda? Terima kasih Encik Fatihah. So, soalan anda tadi ialah berapa lama saya sudah bekerja dalam Foodpanda. So, termasuk tahun ni saya sudah hampir 3 tahun dalam company Foodpanda. Saya bekerja untuk company Foodpanda dalam masa 3 tahun. Sudah hampir 3 tahun. Terima kasih. Oh. How about the average of the rider that have been signed up to work for Foodpanda? Okay, terima kasih lagi sekali. So, purata bilangan pekerja yang diambil kebiasaannya daripada Foodpanda ni kebiasaannya mengikut batch. So, setiap batch tu Foodpanda akan mengambil purata rider dalam 1,000. So, dia ambil 1,000 dalam masa beberapa bulan sekali lah macam tu. So, sekarang ni batch tu dah lebih 100 lebih kurang. So, ini bermakna sekarang ni yang dah sign up dengan Foodpanda, yang jadi rider Foodpanda bersamaan dengan 100,000 lebih rider. Macam tu. Terima kasih. That's quite a lot. Thank you, Mr. Luqman. Okay, for the next question, someone else will asking. Thank you. Alright, Mr. Luqman, we meet again now. So, my question is, what is the difference between Foodpanda and others food deliveries? I mean, what makes your company strong for this industry? Thank you. Terima kasih Ashraf. So, apa perbezaan di antara company food delivery Foodpanda dan juga food delivery yang lain ialah yang pertama sekali, Foodpanda ni lebih banyak membuat promosi untuk pelanggan-pelanggannya. So, sebagai contoh, kita boleh bagi contoh, Foodpanda ni ada buat satu subscription untuk Panda Box, which is setiap kali kalau customer membuat pesanan, so diorang tidak perlu membayar 100% duit delivery. So macam tu yang membuat perbezaan di antara Foodpanda dan juga food delivery service yang lain lah. Dan yang kedua ialah area coverage untuk Foodpanda ini lebih kecil berbanding dengan food delivery yang lain. Sebagai contoh, Foodpanda ini lebih tertumpu untuk dalam sesebuah bandar yang besar. Maksud saya, coverage dia tu tak terlalu besar seperti food delivery yang lain lah. Maksudnya ada setengah kawasan kampung, Foodpanda tak boleh capai perkhidmatannya sampai ke sana. Macam tu. Terima kasih. Alright, Mr. Luqman. So for the next is that the establishment of Foodpanda application improve the quality of daily life humans? Saya akan menjawab soalan yang kedua. Soalan yang kedua ialah macam mana establishment Foodpanda ni improve kualiti hidup untuk kita semua, kan? Okay. Yes, betul. Saya rasa penubuhan Foodpanda ini bagus dan dapat improve kualiti hidup untuk semua orang kerana yang pertama sekali ia dapat memudahkan orang untuk beli makanan. Maksudnya bagi yang tiada masa. So seperti yang kita tahu, semua orang sedang bekerja. So ada setengah pekerjaan tu memberikan masa yang singkat untuk mereka rehat untuk beli makanan. So mereka tiada masa untuk ke satu tempat restoran, contohnya satu restoran lah. So Foodpanda ini lebih memudahkan mereka untuk menjalani hidup mereka lah. Yang kedua ialah kita juga tidak perlu bergerak maksudnya kita tidak perlu bergerak ke restoran untuk makan sesuatu makanan ataupun untuk beli sesuatu barang. Macam tu lah. Okay, Mr. Luqman, thank you. So I will invite my teammates to continue for us the question. Thank you. Assalamualaikum. My name is Shahnis. I want to ask you about what are the factors affect people to use Foodpanda?
Okay, terima kasih Encik Shanice. So terdapat beberapa faktor lah untuk orang menggunakan Foodpanda ni. Antaranya ialah faktor-faktor kekangan masa bagi yang bekerja, yang mempunyai banyak pekerjaan yang tiada masa, so diorang menggunakan perkhidmatan Foodpanda. Yang kedua ialah kekangan kenderaan untuk ke restoran ataupun ke tempat pembelian barang tersebut. Untuk ke tempat pembelian barang seperti farmasi macam itulah. So mereka tiada kenderaan. So kita memberikan khidmat Foodpanda untuk hantar barangan atau makanan ke tempat mereka lah. Yang ketiga ialah kekangan situasi. Seperti yang kita tahu, contohnya seperti sekarang ni COVID kan. COVID kita perlu membuat pergerakan yang sedikit. So dengan itu Foodpanda ni boleh membantu mereka. So itu adalah antara faktor lah untuk mereka tend to use Foodpanda macam tu. Okay. Next, how many generation would be attracted against Foodpanda? Okay, pada pendapat saya, generasi yang akan attract menggunakan Foodpanda ni ialah paling utama sekali ialah generasi muda. Generasi muda yang bekerja. Generasi muda yang tiada masa, so diorang lebih kerap untuk menggunakan Foodpanda. Yang kedua ialah generasi-generasi tua yang sudah berada di kampung, so mereka tiada kenderaan untuk keluar, so mereka lebih menggunakan Foodpanda. Tapi bagi saya, semua generasi boleh menggunakan Foodpanda ni lah. Okay. Last question for me. What the advantage and disadvantage of using food delivery service today? Okay, akan beritahu mengenai apa itu kelebihan dan kekurangan menggunakan food delivery seperti Foodpanda sekarang ni lah. So saya akan terangkan daripada segi kelebihan. Yang pertama ialah dapat jimat masa. Yang kedua ialah kita tak perlu pergi ke restoran atau ke tempat yang kita nak tuju. So kita boleh guna Foodpanda je lah. Dan yang ketiga ialah antara advantage-nya ialah kita boleh hantar barangan atau makanan itu kepada family kita yang lain. Maksudnya di tempat yang lain lah menggunakan Foodpanda. So dari segi kekurangan pula, benda ni semua akan melibatkan charge serta kos-kos tambahan yang banyak lah. Maksudnya kita akan terlibat dari segi tax, dari segi charge, delivery dan sebagainya lah. So agak mahal lah. Dan yang kedua ialah tak semua makanan dan tak semua barangan yang ada dekat Foodpanda ni. Maksudnya setengah barangan makanan ada setengah barangan dan makanan yang tiada macam tu lah. Dan yang ketiga ialah kekurangannya Foodpanda ni tak beroperasi secara 24 jam. So kalau tengah malam tu dalam pukul 3 pagi kita tidak bolehlah membuat pesanan ketika itu. Seperti itu. Terima kasih. Okay. That's all for me. I will pass my friend to ask your question. Thank you. So, Assalamualaikum Encik Luqman. My name is Siti Nur Syamimi. So, there is a few questions from me. So, the first question is how to improve Foodpanda services to become more efficient and effective? Ya, terima kasih Encik Syamimi. So, macam mana kita nak improve kualiti Foodpanda ni lebih berkualiti dan lebih efisien ialah yang pertama sekali Foodpanda ni perlu lebih memperbanyakkan lagi vendor makanan untuk pemilihan customer dia. So Foodpanda ni perlu lebih banyakkan lagi vendor-vendor makanan, vendor-vendor barangan yang boleh terlibat bagi memudahkan customer untuk membeli barangan. Maksudnya lebih banyak pilihan untuk orang. Yang kedua ialah mengurangkan charge serta kos-kos tambahan yang lain lah untuk pelanggan. Maksudnya Foodpanda perlu lebih banyak mengurangkan
charge delivery kan, supaya orang lebih berminat serta benda tu lebih efisien dan lebih berkualiti lah. Dan yang ketiga ialah menambahkan pekerja-pekerja lah. Maksud saya pekerja ni ialah para rider lah. So kalau pekerja yang banyak, so customer ni tidak perlu menunggu masa yang lama untuk membuat pesanan. Macam tu. Okay, for the second question from me is how Foodpanda can impress the economy according the current situation? Ya, saya akan menjawab soalan yang kedua. Macam mana Foodpanda ini boleh meningkatkan kualiti ekonomi negara bagi situasi sekarang ni lah. Seperti yang kita tahu sekarang ni ialah situasi COVID kan. So Foodpanda ni sangat membantu dalam pertumbuhan ekonomi negara kerana sekarang ni banyak orang dah kehilangan kerja kan, dah kehilangan pendapatan. So dengan Foodpanda ni diorang boleh menjana pendapatan sekaligus benda ni boleh meningkatkan ekonomi negara. Dan selain itu kita juga tahu sekarang ni COVID, restoran tidak boleh beroperasi secara dine-in macam masa tu kan. So dengan adanya Foodpanda ni, industri makanan yang kecil maupun yang besar, diorang tidak lagi perlu risau kerana dengan adanya tempahan-tempahan daripada pelanggan, so diorang dapat beroperasi seperti biasa dan sekaligus boleh memberikan impak yang baik kepada ekonomi. Macam tu. Okay, for the last question is how the order process between customer and vendor by the Foodpanda application? Okay. Macam mana proses order daripada Foodpanda application? So ialah proses order sebenarnya bermula dengan pemilihan menu-menu makanan dalam aplikasi tersebut lah. So pelanggan akan membuat pilihan dan akan meletakkan pilihan mereka itu di dalam bakul pembelian. Seperti yang kita tahu macam add to cart lah. Lepas tu diorang perlu memberikan alamat mereka dalam Foodpanda dan terus membuat pembayaran sama ada melalui cash atau melalui online payment ataupun debit card. So pesanan tersebut akan diterima oleh pihak vendor melalui satu gadget yang telah diberikan oleh Foodpanda yang kita berikan nama gadget tab. So pihak vendor akan terima pesanan dan akan proses makanan tersebut. Lalu dia akan ambil dan hantar ke rumah pelanggan yang mereka pesan. Okay, macam tu. Okay, I will pass to the other interviewer. Thank you. Assalamualaikum. Hi Mr. Luman, I am Nurul Atika and I would like to ask you some questions. As you said earlier, vendor use a gadget called vendor tab to see the details of customers' order, right? So does the same process happen applicable for each vendor? Okay, cara pihak Foodpanda berkomunikasi dengan pihak vendor ialah dengan melalui gadget tab yang telah disediakan tadi tu lah untuk pihak vendor. So Foodpanda akan memberikan detail-detail yang telah diberikan oleh pelanggan tadi ke dalam gadget tab tersebut dan pihak vendor akan proses makanan mereka dan akan terimalah maklumat mereka tu dekat tab tersebut. Sama ada diorang punya alamat, diorang punya nombor telefon, nama dan sebagainya untuk memudahkan penyediaan makanan serta penghantaran. Macam tu. And next I will ask about the communication within the management team and the rider. How does the management team communicate with the rider? Okay, cara macam mana management berkomunikasi dengan management berkomunikasi dengan rider berlainan sedikit. So setiap rider akan diberikan satu aplikasi yang dinamakan seperti Roadrunner lah. So kita tak akan gunakan gadget tab lah. Gadget tab itu untuk vendor. So rider ni akan menggunakan satu aplikasi yang telah diinstal dalam handphone mereka. So setiap masalah atau setiap problem yang dihadapi oleh rider, so rider boleh buat live chat ke dalam
aplikasi tersebut. So pihak management boleh berkomunikasi terus dengan rider, setiap rider yang sedang bekerja lah, macam tu. And the last question that I want to ask you is, does the rider use the same medium, which is Roadrunner, to communicate with the rider if there's a problem coming from the customer? Betul-betul. Dalam aplikasi tu jugalah, kalau kita rider-rider ni mempunyai masalah daripada segi capaian ke rumah customer, maksudnya call customer tak angkat, rumah customer tak jumpai, so mereka akan membuat live chat dalam aplikasi tersebut lah. So menggunakan aplikasi yang sama tapi berbeza sedikit lah daripada gadget tag yang tadi tu, macam tu. That's all from me. Thank you, Mr. Luqman. Alright, Mr. Luqman, our meetings today and so I would like to take this opportunity to say thank you to all the participations and also especially to Mr. Luqman because of his willingness to spend his time with us, and also such a huge efforts, and then we hopefully that we can meet with Mr. Luqman and also our teammates in the future to sharing more information and our idea to enhance our dynamics for the industry. And last from me, thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Luqman. Terima kasih.